Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 24 Oktober bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama malam ini. Redah api selamatkan anak. Juga 2 maut langgar tiang MRT. Seorang wanita sanggup bergadai nyawa meredah api untuk menyelamatkan anaknya yang berusia 6 bulan dalam kebakaran rumah di Kampung Panji Alam, Kuala Terengganu malam tadi. Nur Azrina Muhammad, 30 tahun berkata ketika kejadian kira-kira 8.50 malam itu, dia bersama anak bongsunya itu sedang berehat di rumah. Sementara suaminya, Syazrul Syafiruddin Sulaiman, 32 tahun, keluar membeli barang dan mengisi minyak kenderaan. Menurut Azrina, dia ternampak asap hitam di bahagian ruang tamu sebelum keluar memberitahu abang iparnya yang tinggal berhampiran. Tidak lama selepas itu, dia pulang untuk mengambil anaknya dan terkejut melihat api yang semakin marak. Namun dia nekat masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan anaknya itu. Tadi saya duduk dalam rumah. Lepas tu, saya tengok asap dalam rumah hitam tu. Dalam rumah. Lepas tu saya pun tubik tengok luar, tengok bawah rumah saya terbakar dah. Lepas tu saya pun panggil abang ipar keluar. Lepas tu saya masuk pula ambil anak. Anak umur 6 bulan dalam rumah. Kadang api tengah hitam. Saya tak boleh ambil apa-apa. Saya fikir anak saya lepas tubik luar. Ibu kepada 3 anak itu berkata ketika kejadian 2 lagi anaknya berusia 4 dan 6 tahun berada di rumah neneknya. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Terengganu, Rozizah Ibni Hajar berkata pihaknya menerima panggilan jam 9.11 malam. Katanya seramai 20 anggota dari Balai Bomba Kuala Terengganu dan Jalan Kota bergegas ke lokasi kejadian dan berjaya mengawal api daripada merebak ke rumah berhampiran. Kesukaran yang pihak bomba alami, kita bermasalah daripada akses bomba lah, di mana jalan yang terlalu sempit dan yang keduanya rumah dibina terlalu rapat lah. Jadi bermaksud di situ bomba terpaksa membuka hos dalam jarak yang jauh, iaitu lebih kurang dalam 400 kaki. Itu sikit banyak telah menjejaskan sikitlah kerja-kerja pemadaman. Nilai kerugian keseluruhan dianggarkan RM100,000 termasuk 3 buah motosikal. Sementara punca kejadian masih dalam siasatan pihak bomba. Seorang lelaki maut selepas terjun keluar dari lori yang dipandunya ketika sedang terbabas di kilometer 56 Jalan Gua Musang, Lojing. Dalam kejadian pada malam semalam, mangsa Badrul Hisham Kamarudin, 24 tahun dari Machang, maut akibat kecederaan di kepala. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu berkata kejadian berlaku kira-kira jam 9.15 malam ketika mangsa memandu lori yang membawa muatan buah sawit. Setibanya di lokasi kejadian, kenderaan yang dipandu mangsa hilang kawalan semasa menuruni bukit. Sik berkata mangsa cuba menyelamatkan diri dengan melompat keluar dari kenderaan terbabit, namun kepalanya dipercayai telah terhentak pada permukaan jalan dan mengalami kecederaan parah. Mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian dan jenazah telah dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Gua Musang untuk proses bedah siasat. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Dua lelaki maut apabila kenderaan pelbagai guna MPV dinaiki 5 orang terbabas sebelum merempuh tiang transit aliran massa MRT berhampiran Eco Ceras Mall. Kejadian pagi tadi itu turut menyebabkan 3 penumpang MPV tersebut cedera. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Ceras, Pegawai Bomba Kanan 2 Muhammad Rizwan Ahmad berkata kelima-lima mangsa didapati tersepit di dalam kenderaan jenis Toyota Innova. Ujarnya mangsa berjaya dikeluarkan pada 7.06 pagi. Kata Muhammad Rizwan, pemandu dan penumpang hadapan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian.
oleh pegawai perubatan. Mangsa yang cedera pula berada dalam keadaan separuh sedar. Mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Chancellor Tuanku Muhriz Universiti Kebangsaan Malaysia UKM bagi menerima rawatan, sementara mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Identiti kesemua mangsa serta punca kemalangan masih dalam siasatan. Seramai 547 orang penumpang dan kru feri ekspres bahagia yang terkandas di Muara Kuala Kedah akibat air laut surut selamat tiba di Terminal Feri Kuala Kedah malam tadi. Pegawai Operasi Sektor Ferry Lines Ventures Sendirian Berhad, Ahmad Azizan Ahmad berkata feri itu ditunda oleh bot tunda milik salah sebuah syarikat kargo dan berjaya merapati jeti pada jam 9.25 malam. Menurut Ahmad Azizan, insiden itu berlaku apabila feri dalam perjalanan dari Langkawi ke Kuala Kedah itu cuba mengelak kapal korek lalu memasuki kawasan Cetek dan tersangkut pada beting pasir. Katanya seramai 272 orang penumpang berjaya dibawa keluar secara berperingkat dengan bantuan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan bot nelayan. Manakala baki penumpang selamat tiba dengan feri yang ditunda. Dia tekanlah. Bila dah masuk dalam Langkawi, dia pukul 1. Dia jangka tiba dalam pukul 3 lah. Tapi dia terkandas tadi. Itu dengan ayak surut. Jadi agensi penguatkuasaan untuk merapati feri. Jadi dia tak boleh. Jadi kita kena tunggu ayak pasang dulu. Baru kita boleh merapati. Sementara itu, menurut penumpang yang ditemui, suhu panas di dalam feri ketika kejadian menyebabkan ada kanak-kanak yang menangis dan warga emas mengalami sesak nafas. Panik sebab saya tengah mengandung. So lagi panik lah kan. Lepas tu tapi dia cakap tak ada apa kot. Tu yang macam boleh relax sikit. Tapi sebab panas kan. So dia jadi panik. Dia lain sikit lah. Okey, bagi adik sendiri, ini pengalaman berkuasa. Cepat ke macam mana? Saya tengok mereka cuba usaha kan. Sebab ada macam 2 bot nak mai tunda. Tapi tak boleh sebab mungkin sebab dah duduk kat lumpur kan. So mereka tak boleh rapat. Mereka tak boleh rapat. Mereka dah cuba sebab nampak mereka cuba tapi tak boleh. Sebab ada yang bot tarik tapi tali putus. Seorang lagi mangsa, Siti Seri Syafinaz Ahmad, 25 tahun, berkata tidak lama selepas feri terkandas, sebuah bot memancing berjaya rapat dengan feri dan cuba membantu. Dia yang ke Langkawi untuk bercuti bersyukur bantuan daripada bot nelayan dapat memindahkan penumpang terutama golongan emas dan kanak-kanak ke jeti. Sampai ada bot balik pada mancing, first bot mancing tu lah yang ambil first ni, yang tolong bawa untuk hak pensan dengan warga emas dengan baby seorang ni terlepas. Lepas tu yang lain baru kami. Hak second bot ni baru untuk budak-budak dengan mak lah kan. Sementara itu, Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah, Komander Maritim Nur Azrianti Ishak mengingatkan pengendali feri penumpang supaya lebih berwaspada dan meningkatkan tahap pengetahuan mengenai pasang surut air laut dalam mengendalikan feri pada masa depan supaya insiden sama tidak berulang. Kempen politik di Masjid Surau tidak dibenarkan. Waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan sewaktu dengannya. Solatlah secara berjemaah kerana ia lebih afdal daripada solat bersendirian dengan 27 kali darjat. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Kita ke laporan yang seterusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Kita ke laporan seterusnya. 5 produk sirap ubat yang dikaitkan dengan kematian kanak-kanak di Indonesia tidak berdaftar di Malaysia. Perkara itu disahkan Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM Nurhaliza A. Halim.
Ujarnya, semakan ke atas pangkalan data produk berdaftar bahagian Regulatory Pharmacy Negara NPRA mendapati bahawa kelima-lima produk tersebut tidak berdaftar di Malaysia. Nurhaliza berkata semakan lanjut ke atas laman sesawang Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia mendapati laporan tersebut merujuk kepada 5 produk sirap iaitu Thermorex sirap, Flurin DMP sirap, Unibaby Cot sirap, Unibaby Demam sirap dan Unibaby Demam Drop yang dikesan mengandungi ethylene glycol melebihi had dibenarkan. NPRA katanya akan menjalankan pemantauan secara berterusan bagi memastikan kualiti, keselamatan dan keberkesanan ubat-ubatan terjamin. Tambah beliau, KKM akan memaklumkan perkembangan kepada orang ramai dari semasa ke semasa. Media sebelum ini melaporkan Indonesia menyekat jualan produk sirap selepas kematian 99 kanak-kanak akibat kecederaan buah pinggang akut AKI. Penurunan ketara dalam peratusan pengambilan vaksin tambahan untuk kanak-kanak yang berlaku di dalam negara sekarang ini bukan berpunca dari kekurangan kesedaran dari pihak ibu bapa. Pakar kanak-kanak Dr. Muhammad Zakrul Razmal Muhammad Fauzi berkata tren penurunan sejak 2020 lepas itu dipercayai ada kaitan dengan masalah kewangan dihadapi ibu bapa. Dan untuk makluman semua, vaksin tambahan ini adalah vaksin yang diberikan luar daripada jadual imunisasi wajib kerajaan. Contohnya influenza, varicella ataupun chickenpox dan juga hepatitis A ataupun mungkin meningococcal vaccine. Jadi sebenarnya ketidakmampuan rakyat Malaysia secara umumnya menyebabkan penurunan ini berlaku. Bukanlah diakibatkan oleh mereka ibu bapa yang tidak ingin ambil vaksin kepada anak-anak mereka. Tambahnya, antara vaksin tambahan yang disyorkan adalah cacar air, hepatitis A, influenza, meningococcus serta rotavirus. Kelima-lima vaksin tersebut boleh mengelakkan wabak atau epidemik penyakit dan ia juga sama penting seperti vaksin percuma yang diberikan menerusi program imunisasi kebangsaan. Bagaimanapun, beliau menyarankan agar ibu bapa untuk memberi anak-anak vaksin tambahan tersebut demi kesihatan mereka meskipun harganya sedikit mahal. Untuk mengambil vaksin, sekiranya anak-anak anda berada di tempat yang padat, ramai orang ataupun mempunyai kepadatan tempat tinggal yang tinggi, contohnya daycare center, jadi anak-anak ini seharusnya diwajibkan untuk mengambil vaksin-vaksin yang tidak termasuk dalam jadual imunisasi kebangsaan, kerana penyakit-penyakit ini berkait kepada kepadatan penduduk, kepadatan anak-anak kita di tempat-tempat tinggal mereka, dan sekiranya mereka dijangkiti oleh penyakit-penyakit ini, dia boleh menyebabkan demam panas yang lama, jangkitan otak yang teruk dan juga komplikasi yang berkaitan dengan penyakit tersebut. Ibu bapa yang ditemui memaklumkan ada di antara mereka yang sudah memberikan anak vaksin tambahan dan ada juga yang masih mengambil pendekatan tunggu dan lihat. Anak akak ni umur dia 6 tahun tapi setakat ni akak tak ambil lah vaksin untuk dia sebab belum lagi lah rasanya macam tak sesuai lagi lah kan. Takut apa-apa efek sebab akak pun hari tu ambil yang vaksin yang ketiga pun macam kita pun ada efek dia kan. Nanti tunggulah dia besar sikit insyaAllah. Nanti sebab sekarang pun memang takut tapi akak amalkan ni lah basuh tangan dia apa semua kan. Saya ambil vaksin untuk supaya mereka boleh membesar tanpa ada komplikasi jangka panjang apabila mereka dewasa. Antara vaksin yang dia ambil adalah flu vaksin, lepas tu vaksin cacar dan sebagainya lah. Tak ingatlah yang mana tapi ada yang doktor sarankan lah, iaitu vaksin yang wajib dan juga yang optional ataupun tambahan. Dan sekarang berbagai-bagai penyakit yang ada di dalam dunia ni lah masuk. Banyak-banyak warga-warga asing yang masuk ke dalam Malaysia. Kan kalau contohnya macam sakit kusta apa semua dah berbagai-bagai. So memang pentinglah untuk vaksin tu diberi kepada anak-anak kecil. Sebab dia memandangkan benda ni masalah global sekarang kan. Dulu dengan sekarang berbeza, macam-macam penyakit yang ada. Sebagai ibu bapa, sentiasalah membuat keputusan yang terbaik untuk anak-anak.
sentiasa cakna dengan kesihatan terkini kanak-kanak dan juga segala vaksin yang perlu diberikan kepada mereka. Dan dengan usaha ini, ibu bapa seharusnya mengambil peluang untuk memberi vaksin kepada anak-anak supaya mereka dapat membesar dengan sihat. Jangan dah terhantuk, baru terngada. Hanisa Sunuddin, Berita Al-Hijrah. Semua pihak khususnya ahli-ahli politik tidak dibenarkan untuk berkempen di sekitar masjid dan surau di Johor. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, ketetapan itu dibuat bagi memastikan kesucian rumah ibadah itu terpelihara. Katanya kawasan masjid dan surau merupakan tempat beribadat buat penduduk yang beragama Islam dan bukannya pentas untuk berpolitik. Beliau dalam masa sama turut mengingatkan kepada semua wakil-wakil rakyat untuk sentiasa mematuhi adab ketika mengunjungi mana-mana tempat suci di negeri itu. Kan nak tegur juga ada wakil-wakil rakyat yang datang ke sekolah-sekolah, beri bantuan, patut up kat Facebook. Patut pula saya kena tegur ada juga wakil rakyat yang masuk ke sekolah agama tidak mengikuti tata cara pemakaian. Saya kena tegur, tak payah sebut nama. Masuk ke sekolah agama tidak memakai pelitup kepala. Maksudnya yang perempuan lah. Kalau awak bukan Islam, tak pakai pun selendang. Saya tak payah sebut nama lah ya. Terbuka untuk siapa pun. Masuk ke rumah-rumah ibadah, apatah lagi ke sesi pengajian-pengajian Islam, hormatilah cara. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis perasmian bangunan baru Surau Al-Husna, Taman Desa Rahmat, Tampoi, Johor Bahru hari ini. Tambahnya, ceramah melibatkan ahli politik di kawasan itu hanya terhad kepada Menteri Besar dan pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Negeri. Bagaimanapun, segala bentuk ucapan yang dibenarkan hanya membabitkan dasar-dasar kerajaan negeri. Jelas Muhammad Farid, pegawai-pegawai agama serta ahli Jawatankuasa Masjid dan Surau akan bekerjasama bagi memastikan usaha itu dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Pemimpin politik perlu menggariskan manifesto yang realistik dan mampu dilakukan tanpa menjanjikan bulan dan bintang dalam pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Penganalisis politik dari Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi berkata, janji palsu akan menyebabkan rakyat semakin jemu dengan politik dan dikhawatiri memberikan impak kepada jumlah peratusan keluar mengundi rendah. Manifesto mereka perlulah bersifat realistik dan dalam jangkauan bajet negara. Janganlah menjanjikan bulan, bintang, awan dan sebagainya. Tetapi selepas saja pilihan raya, mereka tidak dapat menunai. Yang kedua, mereka perlu melakukan ataupun menyantungi rakyat dengan membaiki. Siapa yang berkuasa perlu membaiki isu yang melanda negara seperti gaji yang munasabah. Bukannya gaji tinggi, tapi gaji yang munasabah yang sesuai untuk golongan graduan universiti. Tambah beliau, pemimpin juga perlu melupakan permusuhan politik bagi memastikan mereka mampu memberi fokus kepada kestabilan politik dan menarik pelaburan yang berganda untuk membantu memulihkan ekonomi dan kehidupan rakyat. Beliau dalam pada itu menjangkakan peratusan keluar mengundi rendah bagi PRU 15 terutama di negeri-negeri yang telah melakukan pilihan raya negeri PRN serta faktor kos untuk pulang ke kampung yang agak tinggi menyebabkan pengundi tidak pulang mengundi. Serangan di Hotel 9 maut. Masuk pelajar terbunuh dalam serangan hotel di selatan Somalia. Insiden berlaku selepas sebuah kereta yang syarat dengan bahan letupan merempuh pintu pagar Hotel Tawakal sebelum 3 lagi penyerang melepaskan tembakan rambang. Susulan kejadian, kumpulan militan Al-Shabaab mengaku bertanggungjawab atas serangan itu. Dalam letupan terbabit, 47 orang dilaporkan cedera. Hotel itu terletak berdekatan dengan sebuah sekolah yang menyebabkan ramai pelajar menjadi mangsa. Menurut pihak berkuasa, ini bukan serangan yang mensasarkan pihak kerajaan kerana hotel berkenaan hanya didiami orang awam.
Dalam pada itu, 3 penyerang ditembak mati polis, manakala seorang lagi maut selepas meletupkan diri bersama kenderaan yang dipasang bom. Insiden berlaku sekitar jam 12.45 tengah hari waktu tempatan dan berakhir sekitar jam 7 petang. Sebuah pesawat yang membawa 173 penumpang dan kru terbabas dari landasan di lapangan terbang antarabangsa Cebu, Filipina. Namun tiada kecederaan dilaporkan dan kesemua mangsa sudah dipindahkan ke hotel tempatan. Korean Airlines sebelum itu dilapor mendarat melebihi landasan sebelum terbabas. Pesawat Airbus SEA330 yang terbang dari Seoul ke Cebu itu cuba mendarat 2 kali dalam cuaca buruk sebelum ia melanggar landasan pada percubaan ketiga pada sekitar jam 11 malam semalam waktu tempatan. Semua penumpang ditempatkan di sebuah hotel sementara menunggu penerbangan alternatif sedang diaturkan. Gambar yang tular di media sosial menunjukkan keadaan pesawat yang sangat teruk. Pihak berkuasa lapangan terbang antarabangsa Mactan Cebu berkata landasan itu ditutup buat sementara waktu. Presiden Korean Air, Ki Hong Woo, memohon maaf berhubung penerbangan itu dan berjanji siasatan menyeluruh akan dilakukan dengan kerjasama pihak berkuasa penerbangan tempatan untuk menentukan punca kejadian. Korean Air tidak pernah terlibat dengan kemalangan maut membabitkan penumpang sejak 1997. Seorang cucu mencuri duit neneknya dan kemudian mengedarkan wang yang dicuri itu kepada setiap seorang rakan sekelasnya. Remaja perempuan itu dilapor memecah peti besi neneknya dan mengambil wang itu $13,500 Amerika iaitu hampir RM64,000. Remaja itu yang bersekolah menengah Lakeware di negeri Florida, Amerika Syarikat mendakwa pada awalnya dia menerima wang tersebut daripada seorang bekas pelajar lain yang mahunya mengedarkan wang itu. Namun polis mengesan yang dia sebenarnya memecah peti besi milik neneknya di rumah mereka. Pelajar itu kemudian mengaku melakukan perbuatan itu menggunakan pemutar skru dan pencungkil besi. Remaja tersebut tidak memaklumkan mengapa dia mengambil wang itu namun mengakui menyerahkan wang tersebut di sekolah dan perhentian bas. Dia kini berdepan dakwaan di mahkamah dengan kes kecurian itu. Sekian berita Al-Hijrah dan jangan lupa ikuti kami di platform media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.